dengan note semua dan sebagainya lah. So saya harapkan memang awak dah tengok video tu sebelum kita masuk ke topik hari ni. So saya tak sempat lagi nak tengok soalan-soalan past year. So insyaAllah next week kita akan cuba ulang kaji soalan past year. Maknanya bila saya akan masuk topik baru tu, saya akan bagi contoh-contoh soalan past year. Ini sebab saya hari ni macam saya banyak kerja, saya tak sempat nak cari soalan past year lah. InsyaAllah saya akan cuba buat dan kita akan bincang dalam kelas. Okay, so topiknya tak banyak pun hari ni, cuma ada 39 slide. So saya harapkan semua dapat fokus dan dapat bagi tumpuan dalam kelas. Okay, so kalau ada rakan-rakan awak yang nak masuk dalam Google Meet ni, bagi tahu sebab mungkin ada yang lambat sedikit nak masuk kelas hari ni. So objektif pertama nak kena pasti set integer, kemudian nak tarikh satu set dan akhir set kali membezakan rujukan dan juga set. Oh, yang ini saya dah conteng Okay, kejap. Saya cuba cari nota yang saya tak conteng lagi Kejap kelas. Ini semua conteng. Kejap bagi saya kejap. Masa saya cuba nak cari nota yang saya tak conteng lagi. Okay. Okay, ni nota yang saya tak conteng lagi. Saya dah jumpa. Okay, so hari ni kita akan sambung untuk topik seterusnya ialah topik set. Okay, pertama kita kena tahu apa yang dimasukkan dengan set. Kalau ada sebarang soalan, tolong tanya je. Okay. So kita tengok kelas yang ini. Okey, set dia kata ialah satu kumpulan objek yang di mana disebut sebagai unsur bagi set tersebut. Dan huruf-huruf ini tak kisah sama ada boleh dalam bentuk abjad, boleh dalam bentuk number, dan kita mesti mulakan dengan pembuka dan juga penutup kurungan. Contohnya ialah kita boleh buat dalam bentuk teks dan kita juga boleh buat dalam bentuk tulisan. Contohnya A ialah nombor set dia adalah 0, 1 hingga 10. So kita boleh define dia sama ada dalam bentuk tulisan macam gini. X ialah integer positif kurang daripada 10, ataupun kita nak define dia X sama dengan lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil atau sama dengan 10. Bermakna kalau kita tukar ke dalam bentuk nombor, adalah nombor 0, 1, 2 hinggalah 10. Itu set lah di mana set dia wajib bermula dan berakhir dengan pembuka dan penutup kurungan. Okey, dan ini pula kalau contoh, ada lagi baru masuk. Okey, so kalau kita tengok kat sini, seorang masuk. Kelas. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, contoh kalau macam kita buat dalam bentuk teks. Okey, tengok contoh dia. Satu set A terdiri daripada 5 jenis kenderaan. Kita boleh buat kereta, lori, bas, van, motosikal. So mesti bermula dan berakhir dengan pembuka kurungan.
Okey, ataupun kalau kita kata tentukan set fakulti yang terdapat di UTM. Jadi kat sini kita buat, kita nak declare short form. F ialah fakulti UTM dan kita senaraikan dia FS. FS ni contohnya mewakili fakulti Sains, fakulti Mekanikal, FKE, fakulti Elektrik. So kita listkan semua yang ada dalam fakulti-fakulti yang ada dekat UTM. Ini contoh contoh yang kita nak declare unsur di dalam satu set. So yang kita list panjang ni kita sebut sebagai unsur. Yang ini ialah set. Set ni terpulang, kita nak tentukan set F ke, set A ke hinggalah Z pun. Asalkan kita dah declare kat atas ni fakulti F ialah mewakili UTM. So kita dah declare FS ialah fakulti Sains. Sehinggalah selesai. Okey, tata tanda set. Tata tanda set ni dia mesti bermula dan berakhir dengan kurungan. So yang ini tolong letak kalau buat jawapan dia ada markah. Contoh kalau awak just buat 1, 2, 3, 4 kan, ini hanya dapat 1,5 markah saja. Tapi kalau awak ada pembuka dan penutup kurungan, kurang daripada 5. Jadi kita akan buat set integer positif yang kurang daripada 5 ialah 1, 2, 3, 4. Sebab dia kata kurang daripada 5, jadi 5 tak termasuk. Ataupun kita tak nak ikut susun atur ni pun tak ada masalah. Kita buat 2, 3, 4, 1 ataupun 1, 3, 4, 2. As long as kita dah senaraikan semua nombor yang ada daripada 1 hingga 4. Okey, kita tengok contoh. Contoh, dia kata set A terdiri daripada A, B, C, D dan E. So kita tulis macam inilah. So yang kat dalam ni kita sebut sebagai unsur. Dan ini ialah set A. Okey, simbol E ini adalah digunakan untuk mewakili unsur. Unsur ataupun ahli dalam set. Contoh, A ialah unsur bagi A besar. B ialah unsur bagi A. Maknanya ini senarai unsur ni ialah unsur kepada set tersebut. So kita gunakan simbol yang ini. E ni. Okey. E kecil ni ialah unsur kepada A. Tetapi sekiranya kita nak cakap dia bukan unsur, contoh kat sini tak ada F kan? So kita akan buat F ialah bukan unsur kepada A. Sebab F tidak senarai kat dalam list unsur yang ini. Okey. So kita menggunakan simbol ni. So kalau soalan dia kata nyatakan adakah G unsur kepada A, awak jangan terlupa pula. So yang ini adalah mewakili unsur. So sekiranya tidak ada G di dalam ini, kita just declare G bukan unsur dalam set A. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia kata kalau A ialah Ahad, Isnin, Selasa, maka Ahad adalah unsur kepada A sebab dia set A. Okay, Ahad ialah unsur kepada A. Isnin pun adalah unsur kepada A. Tetapi sebab kat dalam ni tidak ada hari Rabu, maka Rabu bukanlah unsur kepada A. Jadi kita nak tulis kat sini Rabu dia ada Rabu dia bukan unsur kepada A. Okay. Contoh yang sama juga, kalau A diberi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey, 3 ialah unsur kepada A. 3 ialah unsur kepada A. Tetapi 6, kat sini tak ada 6 kan. Jadi 6 ni dia bukan unsur kepada A. Sebab 6 tidak ada di dalam list ini. Tetapi sekiranya ada 2 set. Contoh set A dia ada 1, 2, 3. Kemudian set B pun dia ada 1, 2, 3. Oleh gitu kita nak cakap set A adalah bersama dengan set B. Sebab sama ni. Semua unsur kat dalam ni adalah sama. Tetapi sekiranya dekat dalam A ni dia ada 4 kan. B tak ada. Jadi kita tak boleh nak cakap bersama. Kita akan cakap set A tidak bersamaan dengan set B. Tapi kalau dalam kes ni
Dia assume dia adalah semua sama. Yang 4 ni tak ada. Okey, setakat ni boleh kelas? Boleh doktor. Boleh. Okay. Okey, so kita tengok contoh yang ni pula. So sekiranya A diberi A, B, C, Y, B, C, A. So kedua-dua set di dalam ni sama unsur dia. Cuma yang membezakan ni ialah kedudukan. Yang ni B kat depan, yang ni P kat tengah. Jadi dia masih lagi sama. A ialah persamaan dengan Y. Yang ni memang banyak. Maaf doktor. Ya. Ada rakan kelas ni tak dapat masuk. Okay, sekejap Maaf doktor. Okey, tak apa. Okey. Okey, so kita sambung So ini adalah set. Bermakna kalau dia kata kesamaan, kita kena pastikan semua unsur-unsur dalam set A mestilah sama dalam unsur dalam set Y. Jadi barulah kita boleh menggunakan A bersamaan dengan Y. Yang ini panjang nanti you boleh baca. Tapi sebenarnya dia nak cerita ni je kat atas ni. Cuma kat bawah ni dia cuma penerangan. Okey, kat sini hujan lebat. Saya pun kat kampung. Soalan hujan lebat. So sekiranya suara saya tak dengar, tolong bagi tahu Okey, so ini pula contoh. Contoh dia kata A ialah 1, 2, 3, 4. Jadi set A ditulis seperti, kita boleh tulis sama ada A ialah integer yang kurang daripada 5. Okey, ataupun kita nak buat dalam panjang macam ini pun boleh. A ialah integer positif kurang daripada 5. Ataupun nak buat macam ini pun kita fahamlah. Kalau kita declare dia, kita define, nombor dia ialah 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, yang tadi saya dah cerita tentang unsur kan. Yang ini kita masuk pula tentang subset. Okey, subset ialah bermakna di dalam satu set, dia akan ada set lagi. Okey. Dan kita menggunakan simbol C ni. Okey, mewakili simbol C. Maknanya di dalam set B, di dalam set B ini ada set lagi satu, set A. Bermakna semua unsur di dalam set A, contoh 1, 2, 3, 4 ada di dalam set B. Okey, contoh set A di dalam dia 1, 2, 3. Set B di dalam dia ialah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kat sini kita nak cakap unsur-unsur dalam set A 1, 2, 3 ada di dalam B. Okey. Biasanya kat sini dia kata kita tak payah nak tulis sebalik. Jadi 1, 2, 3. Okey. Yang tidak ada ialah 4 dan 5. Jadi kat sini senang. Kita mengatakan 1, 2, 3 ada di dalam set A dan ada juga di dalam set B. Yang tidak ada kita letak kat dalam ni lah 4 dan juga 5. So kita menggunakan simbol C ni. Okey, simbol C. Kalau simbol E tadi ni ialah mewakili unsur. Kalau simbol C ini mewakili subset. Maknanya di dalam satu set ada lagi set yang lain. Okey. Kadang-kadang soalan dia buat dalam C macam ini. Ada juga yang menggunakan simbol. Ada C, ada underscore kat bawah ni. So dia sama je. Kedua-duanya mewakili untuk subset. Okey, so kita tengok contoh. Okey, contoh kelas. Jika A ialah A, B, C, D, E dan F, manakala B, B, D, E, C pula A, B, C, D, E, maka B ialah subset kepada A. Kita tengok yang mana paling kecil. Yang paling kecil ialah B. B ni, dia ada B, D, E dan dalam A besar dia ada B, D, E. Okey. Jadi kat sini ialah kita bayangkan ni B. B ni berada kat dalam set A. Okey, set A. Okey, di mana kat sini dia ada B, D, E. Yang A besar ni dia akan ada A, C, F. Okey. A, C, F. Okey. Manakala dia kata kat sini pula B ni pula subset juga kepada A.
Okey, kita lihat pula B ni pun dia boleh jadi subset kepada C, sorry. Jadi kat sini kita tengok B. Okey, ni ialah B. B dia ada B, D, E dan kemudian dia juga boleh subset kepada C. Iaitu kat C ni dia ada A, C. B, D, E dah ada dalam C. Okey. Dan C ni pula adalah subset kepada A. Jadi kalau ikutkan yang paling besar kat sini ialah A. A dia ada B, D, E, A, C dan dia ada lagi satu yang tidak ada dalam A, B dan juga C ialah dia ada F kat sini. Okay, so ini subset. Maknanya dia ada 3 set, dia ada 2 set di dalam A. A, kalau kita lukiskan A, kat dalam A dia ada C, kat dalam C dia ada B. So ini adalah subset. So, kalau kita senaraikan unsur-unsur, kita buat macam gini lah unsur-unsur. Si F, yang ini AC, yang A dia ada F. So dia boleh satu set tu, dia boleh menjadi subset ke dalam banyak set yang lain. So penulisan dia macam ini, kita buat ialah C ialah subset kepada A, tetapi B ialah subset kepada C. Okay. Doktor, Ya. kena buatlah bulat tu. Buat. Kalau soalan suruh awak lukis. Okey, kalau soalan kata sila lukis gambar Raja Van. Bermakna ini adalah gambar raja, awak kena lukiskan dia. Kejap lagi saya bagi contoh ni soalan biasanya soalan final ke soalan test masa akan minta pelajar untuk lukis gambar raja. Jadi awak kena lukis gambar raja macam ini. Tapi jangan risau, kejap lagi ada contoh dia. So yang ni awak kena faham. Pertama, subset ni adalah di dalam satu set ada set lain. Dan kalau ni ialah unsur, kita kena senaraikan unsur-unsur yang ada dalam satu set. Okey, kenapa kita kena tahu yang tadi tu? Sebab kita kena tahu kesatuan set. Kesatuan set ialah union. Nama penuh dia ialah union, di mana kita menggunakan simbol U. Okey. So dia kata kat sini, katakan A dan B ialah satu set. Sebenarnya ada 2 set yang berbeza. Kita ada set A dan kita ada set B. Kemudian kat sini dia kata A, U, B. Tetapi jika A, U, B, maknanya kita nak satu combinekan dia. So kita buat dalam bentuk macam gini. A dan juga B, kita combinekan dia dan kita lorek kedua-dua set. Ini kadang-kadang soalan memang kita akan minta awak untuk lukis gambar Raja Van. Ini kita sebut sebagai gambar Raja Van. Okay. Ada suruh awak lakarkan. So awak kena tahu yang mana kita lakarkan semua, kita menggunakan U, union. Di dalam operasi kita sebut sebagai tambah. Tambah ni ialah union lah, kita tambah kedua-dua set. Okey, contoh. A ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 4, 6 kan. Jadi dia suruh kita dapatkan penyelesaian AUB. Bermakna kita tambah je, yang mana dah ada kita tak perlu nak ulang 2 kali. Contoh kat sini kita letak 1. Okey, kat dua-dua ni dia ada 2. So kita just letak 1 je 2. Okey, 3, 4, okey, 5, kemudian 6. So, contoh soalan, dia kata suruh lukis gambar Raja Van. Okey, jadi kita kena buat 2 set. Okey, macam mana kita nak tahu yang mana satu besar, mana satu kecil? Sebab A ni bilangan dia lebih banyak. Kan, kita buat sini ialah A. Dan kita letak kat sini ialah B. Okey, sebab yang ini mewakili tambah. Okey, kalau kat sini saya minta awak senaraikan sekali unsur-unsur yang ada kat dalam ni ialah yang mana dia adalah sama ialah 2 dan 4. 2, 4. Jadi kat sini kita letak 2, 4. Yang ini ialah B kat sini 6. Okey. Kemudian kat sini ialah 1, 2, 5. Okey. Okey, jadi kat sini kita akan lorekkan. Jadi sebab kata U ni kesatuan, so kita lorekkan semua. Faham kan? Macam mana kita nak sebut kesatuan ni? So ini adalah untuk union, kita lorekkan ke semua
Okey, ini adalah AUB. Okey, setakat ni boleh tak untuk union kita tambah, kita guna operasi tambah, kita lorekkan semua je. Tetapi sekiranya soalan minta awak listkan unsur-unsur, awak kena pastikan unsur-unsurnya yang mana satu redundant kita letak kat tengah ni. Okey, next kita pergi persilangan. Persilangan ni ialah dia mewakili simbol N dan dia menggunakan formula tolak. Okey. Contoh kat sini ialah yang mana satu bersilang. Yang mana satu bersilang kita nak yang bersilang saja. Yang tak sama kita tak nak lorekkan. Dia ada dua set A dan juga set B. Yang mana set yang sama kita letak lorekkan kat tengah. Okey, kita menggunakan simbol A and B. Contoh dia ialah A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kat sini dia kata nyatakan yang bersilang A and B yang bersilang ialah yang sama, iaitu 2. Okey, dia ada 2. Kemudian dia ada 4. Okey, 4 dan kemudian dia ada 6 tak ada. Dia ada 6. Nampak dia ada 3 set yang sama. Okey, jadi kita buat A bersilangan B, jawapannya ialah 2, 4, 6 dan sekiranya kena lukis gambar rajah van. Okey, kita akan buat dua unsur, yang ini A dan yang ini ialah B. Yang bersilang ialah 2, 4, 6. Okey, yang tak bersilang B 8, 10 dan yang ini ialah 1, 3, 5. Oleh kerana dia tak yang bersilang ni, kita lorekkan yang bersilang saja. Okey. Yang ini lukis gambar ni je saya akan minta 3 markah. Tapi kalau ada banyak unsur nak nyatakan, dia mungkin akan jadi 5 markah ataupun 4 markah. Kadang-kadang pelajar dia terlupa yang simbol ini untuk apa. So kena ingat kalau simbol N ni yang bersilang, kalau simbol U tadi yang kesatuan kita tambah. Yang ini dia mewakili tolak. Okey. So boleh kelas. So kita pergi kepada set pelengkap. Set pelengkap pula ialah kita menggunakan simbol yang ini. Ada tanda koma ke atas ni. Maknanya A ni ialah yang mana tidak dinyatakan di dalam unsur A ni, kita lorekkan dekat luar. Dia cuma ada satu set, contohnya dia ada satu set. Dia melibatkan set universal. Universal ialah set keseluruhan. Dan apa yang tidak ada dalam set universal kita lorekkan dekat luar ni. So kita tengok contoh terus tengok contoh. Okey, jika diberi universal, set universal ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi set A cuma ada 2, 4, 6 saja. Oleh itu dapatkan set pelengkap bagi A universal, kan? Jadi kat sini yang tidak ada dalam set A ni je awak letak. Okey. Yang tidak ada ialah yang ada kita contoh dulu 2, 4, 6. So yang tidak ada ialah 1, 3, 5 dan juga 7. Sekiranya kena lukis gambar rajah van ialah sebab dia cuma ada satu set saja. Kita lukis kotak. Okey, kita letak A kat sini. So A yang sepatutnya kat sini ialah hanya 2, 4, 6. Yang tidak ada kat sini ialah 1, 3, 5, 7. Dan dia minta awak lorekkan, so kita lorekkan yang ini je. Okay, set pelengkap yang melengkapkan set A yang berada di luar ni saja. So dia menggunakan A ada tanda koma ke atas ni. Okay, jadi ada 3 yang awak kena tahu. Pertama ialah union, tambah, persilangan, tolak dan pelengkap. Pelengkap ni maknanya yang tidak senarai kat dalam set ni, ini adalah pelengkap dia yang melengkapkan satu set. Okey. So kita lihat set terasing dan beza antara set. Contoh dia kata set A ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B 7, 8, 9, 10. Adakah set A dan set B terasing? Jawapannya terasing kerana tidak ada yang bersilang. Maknanya tidak ada yang sama pun. Jadi sepatutnya kan kalau ada yang sama kita akan letak kan. Contohnya dia sama 2, 3. Tapi kat sini tidak ada pun yang sama. Oleh itu
A bersilangan B ialah kosong. Jadi kedua-duanya kalau kita lukis gambar rajah van, dia akan jadi dua set yang terasing. Sini A, sini B. Dia tak boleh bersilang. Disebabkan tidak ada pun satu unsur dalam set BA dan satu unsur pun dalam set B yang sama. So ini ialah set terasing. Okay. Next. Dia kata, jika kita menggunakan tolak bermakna, dia kata A tolak B. A tolak B bermakna kita tak nak B. Okay, jadi kita tak nak B. Kita jangan lorekkan langsung B. Kita cuma lorekkan A saja. Sebab dia kata A tolak B. A tak nak B. Jadi B ni kita tak lorekkan langsung. Okay. Ini kita sebut sebagai Bezier set. Yang ni mungkin dia ada yang agak kurang faham sikit, tapi bila kita contoh nanti awak akan faham bila masa kita nak gunakan Bezier, bila masa kita nak gunakan terasing tadi. Ini just untuk pemahaman awak supaya awak tahu kenapa saya hanya lorekkan dekat luar ni sahaja. Okey, kita nak contoh dulu. Katakanlah A dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi B ialah dia ada 2, 4, 6, 8, dapatkan A tolak B. Okey, A tolak B. Maknanya yang tidak ada kat dalam ni ialah yang sama kita buang dulu. 2, 4, 6 dan juga 8. Yang tidak ada ialah 1, 3, 5, 7. So sekiranya kena lukis gambar rajah. So kita buat kat sini, ini A. Okey, ini B. Okey, so B kat sini ialah 2, 4, 6, 8. Okey, saya padam dulu. Okey, saya padam dulu. Kita tengok contoh yang oleh kerana nilai B semua ada di dalam A. Bermakna ni kalau kita tulis kat sini, B ni ialah sebenarnya subset kepada A. Jadi kat sini ialah B. B dia ada 2, 4, 6, 8. Okay, kenapa saya tak buat macam gini? Sebab semua di dalam B ini dia ada di dalam A. Jadi ini tak boleh. Kita kena lukis macam gini. Jadi yang tidak ada di dalam B ialah 1, 7, 3. Okay, jadi kalau dia suruh lukis gambar rajah van menggunakan A tolak B, maknanya kita tak nak B kan? So kita highlightkan A sahaja. Yang B ni kita jangan lorekkan. Okay. So kita kena faham soalan, kita lihat unsur. Sekiranya macam yang ke atas ni, kalau ke atas ni, contoh A ialah 1, 2, 3, 6. Dan B ialah 1, 2, 5. Okay, nampak 1, 2, 5, 3. Bermakna kat sini yang tidak dilorekkan 5 kat luar ni. Yang 1, 2, 3 ni dia berada kat dalam A. Cuma bila dia kata tak nak nilai B, kita lorekkan yang kat dalam ni je. Yang kat dalam ni mungkin 6 sahaja. Okay, tapi sekiranya soalan macam gini, semua set B adalah dalam set A, kita kena lukis serajah seperti di bawah ni. Kita kena buat B ialah subset kepada A. Okey, boleh kelas? Boleh Okey, so pernah juga soalan final, saya minta pelajar untuk dia lukis gambar rajah van untuk buktikan kenyataan ini. Adakah A pelengkap bersamaan dengan pelengkap mewakili A? Okey, adakah A bersilang dengan A pelengkap bersamaan dengan kosong? Atau adakah A kesatuan A pelengkap bersamaan union? Kita ambil contoh yang ini. Okey, kat dalam kotak ni dia ada A. Okey, A. Kat sini ialah A pelengkap. So sekiranya dia kata kesatuan, maknanya kita tambah, U ni kan mewakili tambah kan. So kita tambah A ni dengan yang dekat A pelengkap ni. Jadi dia mewakili ialah union, keseluruhan. Jadi ini adalah betul kenyataan yang ini. Okey. Dan sekiranya pula dekat sini, okey, kat sini pula dia kata A and B pelengkap. Contohnya kat sini A, ini A dan ini ialah B yang bersilang. Okey, patutnya bersilang yang ini kan. Tapi sebab dia kata ialah pelengkap, jadi dia bersilang yang dekat luar ni. Okey, sebab
dia ada pelengkap. Maknanya dia bukan bersilang kat tengah ni, dia bersilang kat luar. Jadi dia adalah persamaan dengan kalau A pelengkap, ini A, ini B, A, B. Patutnya kalau A pelengkap E adalah berada dekat luar ni. Okey. Dan B pelengkap pun adalah berada dekat luar ni. Jadi dia bersamaan dengan yang ini. Okey, so ni nanti kalau soalan keluar macam ni, awak kena lukiskan kedua-dua ni adakah dia mewakili gambar rajah yang sama ataupun tidak. Okey, kita pergi kepada petak set pula. Okey, kalau nanti kita lihat kejap 5 minit Petak set ialah, katakan S bukan set kosong. Satu petak bagi S ialah sub pembahagian S kepada set tidak kosong dan tidak bertindih. Bermakna dia tak boleh ada yang bersilang. Syarat yang pertama dia ialah semua unsur mestilah ada di dalam S. Okay, syarat pertama. Syarat yang kedua, dia tidak boleh bersilang. Dia tak nak ada yang bersilang. Okay, sekiranya dia cukup kedua-dua syarat, maka dia adalah suatu petak bagi S. So, kita tengok contoh terus. Contoh. Jika diberi S ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, katakan subset bagi S ialah A. Bermakna di dalam S, okey, A ni ialah subset kepada S. Okey. Kemudian yang kedua ialah, kemudian B ialah subset kepada S. Dan juga C ialah subset kepada S dan D ialah subset kepada S yang ni Okey, contohnya kat sini dia kata adakan A, B ialah petak bagi S. Okey, kita tengok A. Sekejap kelas. Saya kena balas sekejap mesej. Okey, so kita tengok contoh yang ini. Okey, A ialah 1, saya salin balik, 1, 2, 3 dan B ialah 4, 5, 6, 7. Okey, kita kena ingat syarat pertama tadi dia kata kedua-dua unsur mestilah terkandung di dalam S dan yang kedua tidak boleh ada yang bersilang. Okey, kita tengok yang kedua, kita tengok yang pertama dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ada kat dalam S. 1, 2, 3 ada. Dan yang B pula 4, 5, 6, 7 pun ada dalam S. Okey, jadi syarat pertama dia menepati. Syarat yang kedua dia kata tak boleh yang bersilang. So kita tengok antara kedua-dua ni tidak ada yang bersilang Jadi oleh itu AB ialah petak bagi S. Okey, kita kena tengok dia mesti melengkapi syarat yang dekat slide sebelum ni Okey, syarat pertama, kedua-dua unsur ini mesti ada dalam S dan syarat yang kedua ialah tidak boleh ada yang bersilang. Siapa yang baru nak masuk ni dah lambat dah ni. Okey, kita tengok yang kedua pula CD. Okey, C ialah 1, 2, 3, 4. D pula ialah 5, 6, 7 dan juga 8. So kita tengok syarat yang pertama dulu. Syarat yang pertama C 1, 2, 3, 4. So dia ada. Syarat yang kedua D ialah 5, 6, 7. 8 ni, 8 tidak ada di dalam petak S. Okey, jadi kita tak payah nak tengok syarat yang kedua. Automatik dia bukan petak bagi S disebabkan yang dekat D ni dia ada nilai 8. Okey, yang ni dia ada nilai 8 padahal S tidak ada 8. Okey, boleh kelas? Faham ya kelas? Kalau tak faham boleh terus tanya, saya akan cuba ulang balik. Okey, ni yang B, kita tengok pula yang untuk C. Okey, untuk C ialah AD. Kita tengok A kita ialah 1, 2, 3 dan D ialah 5, 6, 7, 8. Okey, so kat sini
kan? AD. Okey, kat sini dia kata AD A 1, 2, 3 ada dalam S, tetapi 5, 6, 7, 8 pun tidak ada dalam S. Okey, jadi kat sini AD bukan petak kerana 4 ni patut kat sini ni. Kerana 4 adalah subset S, tetapi 4 bukan subset kepada A dan 4 bukan subset kepada D. Bermakna kat sini dia kata AD A 1, 2, 3 D ialah yang ini. Bermakna sebenarnya kalau D ni sebab dia ada 8 ni dia bukan berada dalam petak S, maka dia bukan petak bagi S. Okey. Dan kemudian B dan juga C. Okey, kita tengok B. Ya. Kiranya yang tadi dia bukan petak bagi S dia sebab ada nombor 8 tu je lah. Betul. Sebab dengan syarat dia mesti semua unsur di dalam satu set tu mesti ada dalam S ni. Kalau tidak ada, maka dia tak. Okey. Kita contoh B, yang contoh akhir ni pula. Kalau B ialah dia ada 4, 5, 6, 7. Dan kemudian C dia ada 1, 2, 3, 4. Okey, yang ini memanglah semua ada kan. Kalau B 4, 5, 6, 7 dia ada kat sini. Dan kemudian C 1, 2, 3, 4 pun ada. Tetapi syarat yang kedua dia tidak boleh ada yang bersilang. Oleh kerana kalau lihat kat dua ni 4 ni di dalam unsur B ada, dalam unsur C pun ada. Bermakna dia ada yang bersilang, maka dia bukan subset daripada S. Sebab syarat dia B dan C tidak boleh bersilang langsung. Okay, jadi ini pun bukan petak bagi S. Jadi kalau soalan yang ini hanya A ni saja yang menepati kedua syarat. Syarat pertama A dan B mesti ada dalam set S, unsur S, dan yang kedua tidak boleh ada yang bersilang. Barulah kita boleh sebut dia sebagai petak bagi S. Okay, dia kena cukup kedua syarat baru kita declare dia sebagai petak bagi S. Okey, boleh kelas Boleh. Okey, so yang jujukan ni kita kita just tulis sahajalah, tak ada apa-apa pun. Kita tengok yang ni, pembahagi kepada sepunya terbesar, pembagi kepada sepunya terkecil. Ini pernah keluar soalan final. Bila tak ingat saya. Tahun lepas macam tak ada, 2 tahun lepas. Sepunya terbesar. Okey, kalau pembahagi kepada sepunya terbesar, of course kita akan gunakan operasi bahagi dan kita tengok yang paling besar. Okey, contoh. Soalan ni mudah aja sebenarnya. Cuma kadang-kadang pelajar dia terlupa. Ingat kita menggunakan GCD. GCD ialah terbesar, pembagi sepunya terbesar. Jika diberi dua nombor, 105 dan 30, kita kena bahagikan dia dengan syarat tidak ada yang berbaki. Contoh kita buat pembagi bagi 30. Kita senaraikan dulu satu-satu. 30 ialah apa nombor yang boleh dibagi dengan 30 dan dia tidak ada baki. Contoh macam gini, 30 ialah kita boleh bagi dengan 1, kita boleh bagi dengan 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Kita senaraikan mana yang boleh dibagikan dengan 30. Okey, kita cuba senaraikan. Dengan syarat tidak ada yang berbaki, kita akan dapat jawapan bunda. Contohnya kalau 30 bagi 1 dapat 30, 30 bagi 2 dapat 15. Kemudian dah selesai yang ini, yang kedua kita bahagikan pula dengan 105. 105 boleh dibahagikan dengan nombor berapa yang tidak ada berbaki. Okey, so kita senaraikan. Contoh kita boleh bahagi dengan 1, kita boleh bahagi dengan 3, kita boleh bahagi dengan 5 sehinggalah ke 105. Okey, bila dah senaraikan ni, sebab soalan dia kata ialah pembahagi sepunya terbesar. Jadi kita tengok yang mana paling besar. Okey, next je lah. Yang paling besar yang sama. Okey, yang sama. Yang paling besar kalau ikutkan kat sini 30. Yang ni 105. Tetapi kita tengok yang mana yang bersilang. Antara dua ni, yang bersilang ialah 1, 3, 5. 1, 3, 5. Dan juga 15. Oleh kerana soalan kata nak yang terbesar, kan, pembagi sepunya terbesar, maka kita ambil 15, yang paling besar sekali. Oleh itu, jawapan dia ialah
Membagi 10 yang terbesar bagi 105 dan 30 ataupun kita nak letak dalam GCD bagi 105 dan 30, jawapannya ialah 15. So cara penyelesaian tu macam ini je. Simple je. Yang mana paling besar yang kita bersilang, kita cari paling besar, inilah jawapan dia. Kalau terkecil, kalau terkecil jawapan dia satu lah. Kalau soalan dia kata pembahagi sepunya terkecil. Terkecil, so jawapan dia ialah 1. Sebab ini yang sama, kita ambil yang paling kecil ialah 1. Kalau terbesar, kita ambil yang paling besar, 15. Okey, tadi pembahagi yang ini gandaan. So jangan tersilap. Pembahagi dan juga gandaan. Gandaan bermakna dia darab. Jika dia beri 2, kita gandakan dia. Jadi cara dia pertama, kita gandaan bagi 2, kita tambah 2 tau. Kebanyakan pelajar dia tersilap, dia buat kuasa 2. Maknanya 2 tambah 2 dapat 4, 4 tambah 2 dapat 6. Sehinggalah selesai. Tapi kalau kita nak listkan banyak sehingga infinity kan. Jadi that's why kenapa biasanya gandaan sepunya terkecil, gandaan sepunya ni saya akan tanya terkecil. Sebab saya nak yang paling terkecil kat depan ni je. Kalau terbesar, kita tak tahu jawapan dia akan berakhir sampai bila. 1 juta, 1 bilion pun akan selesai. Okey, so gandaan bagi 3 pula. Kita buat gandaan 3 dulu. 3, 6, 9, 12 sehinggalah berapa banyak yang kita nak. Kemudian kita cuba listkan yang mana yang sama. Gandaan yang sama ni iaitu dia ada 6. Okey, 6. Okey, apa lagi yang sama? Contohnya 12. 18. Kalau kita nak letak 1, 2 pun cukup. So, oleh kerana dia kata nak yang terkecil, maka yang kat depan ni lah jawapan dia. Dan kita menggunakan LCM. Gandaan sepunya terkecil. Bagi 2, 3 ialah 6. Okey. Gandaan kita just senaraikan sikit saja kat depan. Okey, sebab tu gandaan biasa saya akan minta terkecil. Kalau nak terbesar, memang jawapan dia akan panjang sampai ke belakang. Doktor, Ya. nilai untuk yang kita nak cari LCM apa semua tu, macam kat atas kan dia bagi 2 dengan 3 kan. Nilai tu memang ada dalam soalan atau kena cari sendiri? Ini soalan yang bagi. Dia boleh jadi LCM 45. So kita selesaikan 45 macam mana? Ni 5 kita buat tambah-tambah 5. Right. Okey. Okey, so yang ini pula latihan. Saya habiskan terus sebenarnya, ada lagi 9 slide, tak banyak pun ni. Tapi kalau macam dah tak boleh nak go lagi, bagi tahu saya akan stop. Kita akan cuba masukkan the next class nanti. Okey, contoh macam ini. Okey, contoh macam ini. Gambar rajavan di ruang jawapan menunjukkan ada set X, Y dan Z. Kat sini kita ada X, Y dan Z. Itu kat sini dia kata, nyatakan Y bersilang dengan Z. So Y bersilang dengan Z, yang inilah Y yang bersilang dengan Z hanyalah kat sini sahaja. Y bersilang dengan Z. Okay. Y bersilang dengan Z. Yang ini je lah yang bersilang. Yang mana dia bertindan. Okey, yang kedua. Jika dia kata X and Z, kita selesaikan dengan kurungan dulu. X pelengkap ialah berada di luar pelengkap yang ini. Sepatutnya X pelengkap yang bersilang dengan Z. Ini sahaja sebenarnya. Okey. Dan kemudian dia kata kesatuan dengan Y. Okey. Yang bersatu dengan Y. Artinya Y kita ialah ini. Yang bersilang dengan Y. Ini jawapan dia. Okey. Ini jawapan untuk gambar rajah yang ini. Okey, faham kelas? Yang ini kita lihat yang mana bersilang dengan ini tadi saya ulang balik, yang bersilang Y dengan Z yang ini. Dan kalau yang nak bersilang X kesatuan
Yang ini bersilang dengan Z dan dia union dengan Y. Y kat situ. Okey, so pergi lagi latihan. Okey, so jika diberi PQR, PNQ. PNQ ni yang bersilang. P bersilangan Q yang ini sahaja. Tetapi kat sini pula, jika Q pelengkap, kita buatlah kurungan dulu. Kita tengok dulu yang QUR. Q sepatutnya yang kesatuan Q, pelengkap Q ialah yang ini, kan? Yang ini. Tetapi dia kata adalah U, bermakna Q pelengkap ni dia kesatuan dengan R, okey. Dan kemudian dia kata yang bersilang dengan P sahaja. Jadi yang bersilang dengan P ialah yang ini je. Sebab mula-mula jawapan dia yang ini. Okey, tapi sebab dia kata yang bersilang, dia nak yang bersilang saja. Yang bersilang dengan P hanyalah yang ini. Yang ni tak bersilang. So kita kena padam yang kat bawah ni. Okey, jadi jawapan dia yang ini. Okey, patutnya saya ulang balik. Sepatutnya QUR ni jawapan dia kat luar ni. Okey, kita nak yang dia pelengkap Q yang bersatu dengan R, tapi kita nak bersilang dengan P, ini sahaja yang bersilang. Yang kat bawah ni tak bersilang. Okey, saya harap awak semua faham. Saya kurang faham lah yang tu doktor. Yang mana? Yang B tu. Yang ini? Okey. Q pelengkap. Q pelengkap bermakna kita jangan sentuh Q. Q ni yang melengkapkan dia ialah kat luar ni sepatutnya. Okey, Q. Q pelengkap yang ini. Dan dia kata sepatutnya dia union dengan R. Union dengan R bermakna dia tambah dengan R. Tambah R. Jadi jawapan dia sepatutnya yang ini kelas. Tetapi kita kena ingat, kita kena selesaikan yang kat luar kurungan ni pula. Dia kata yang bersilang dengan P. P hanyalah ini sahaja yang bersilang, maknanya yang bertindih dengan P. Ini je lah. Yang kat sini dia tak bersilang, dia tak sentuh P langsung. Jadi kita kena padam yang dekat bawah ni. Jawapannya hanya dekat atas ni sahaja. Yang bersilangnya ini sahajalah yang kat atas ni je. Okey, bersilang dengan P. Faham kan? Nanti cuba buat balik. Ingat, tengok balik lorek. Kalau mana kita nak tengok yang mana bersilang dengan P, ini saja yang menyentuh P. Yang tadi ni sebab tu tak sentuh dengan P langsung. Jadi kita kena padam dan ini saja kawasan jawapan akhir kita yang berlorek. Doktor, ada orang minta bagi tahu dia nak masuk. Lagi 30 minit je ni nak masuk. Sempat kalau kita 5 lagi lah ya. Okey. Dah nak habis dah kelas, lagi setengah jam baru nak masuk pelajar orang ni. Okey, kita latihan 3. Okey, so yang ini bila you dah faham melorek, so kita pergi latihan. Ini latihan ni kebanyakan pelajar senang nak skor. Walaupun dia nampak macam susah, tapi ini adalah yang paling senang nak skor. Kita tengok contoh dia. Okay, latihan. Kita tengok yang pertama ni. Daripada soal selidik yang dijalankan terhadap 1000 mahasiswa tahun 1 UTHM, 450 mahasiswa membaca berita harian. 300 mahasiswa membaca utusan Malaysia dan 150 mahasiswa membaca kedua-duanya. Langkah pertama, awak kena listkan dulu. Bermakna kat sini, berita harian dia kata 300 orang. Okey, utusan Malaysia dia kata 150 orang. Okey. Berita harian membaca ialah 450. Kemudian 300 orang membaca utusan Malaysia dan 150 orang membaca berita harian dan juga utusan Malaysia. Caranya ialah kita kena lukis gambar Rajah Van yang ini. Jadi sebab dia cuma ada 2 sahaja utusan Malaysia dan berita harian, kita akan lukis 2 bulatan. Kita akan lukis 2 bulatan. Yang ini mewakili berita harian, yang ini mewakili utusan Malaysia. Langkah pertama, kita tengok yang mana bersilang.
Bersilang ialah yang membaca kedua-duanya. Membaca kedua-duanya ialah 150. 150 kita letak kat sini, okey? Sebesarkan sikit lah. Kita bawa sini nampak. Okey. Pertama kita buat 2. Okey, ini adalah berita harian dan yang ini utusan Malaysia. Kita tak tahu bilangan dia. Walaupun dinyatakan macam gini, kita jangan terus tulis jawapan berita harian. Jawapan dia ialah 450. Bukan Okey, pertama ialah kita tengok mana redundant. Kat sini ialah berita harian dan utusan Malaysia membaca kedua dia ialah 150. Okey, jadi kat sini dia Maaf kata. doktor, Ya. ada rakan terakhir mu nak masuk. Ramai pula tu nak masuk ni orang. Mungkin coverage kat kampung pun tak sesuai. Okey lah, boleh terima lah. So saya harapkan yang baru masuk ni, sebab dah nak habis ni, cuma tinggal lagi 5 slide. So tolong tanya rakan-rakan nanti dan saya harap rakan-rakan yang lain dapat membantu kawan-kawan yang baru masuk. Okey, ini soalan yang saya kerap masukkan dalam final. Ujian pun saya masukkan yang ni. Okey, pertama kita kena cari mana yang redundant. Contoh 150 ni dia kata yang membaca berita harian dan juga utusan Malaysia. Okey, jadi kat sini pula kita dah dapat yang ini. Kita tengok berita harian ni, dia kata yang membaca berita harian ialah 450 dan yang membaca utusan Malaysia ialah 300. Bila soalan tanya macam gini, awak jangan terus letak berita harian jawapannya 450. Jadi kita tengok berita harian yang ini kan. So total untuk berita harian ialah 450. 450 ni termasuklah yang membaca juga utusan Malaysia. Oleh itu kita nak tahu jumlah yang membaca berita harian saja. 450 tolak 150 yang ini kita akan dapat 300. Jadi kat sini 300. 300 tambah 150 dia akan dapat 450 jumlah asal berita harian. Utusan Malaysia, jumlah yang baca berita utusan Malaysia ialah 300. Okey, kat sini sepatutnya 300. Oleh itu 300 tolak 150. Jadi yang membaca utusan Malaysia hanyalah 150 orang sahaja. Totalnya ialah 300 yang membaca utusan Malaysia. Termasuklah membaca kedua-duanya. Oleh itu kalau soalan tanya macam gini, yang membaca berita harian sahaja, jawapannya ialah 300 orang pelajar. Okay, nampak 300 orang membaca berita harian saja, ini je. Dan sekurang-kurangnya satu jenis surat khabar. Okey, satu jenis surat khabar bermakna dia boleh baca satu surat khabar ataupun 2 surat khabar. Bermakna kita akan buat yang baca satu surat khabar ialah berita harian 300 tambah membaca utusan Malaysia saja 150 dan membaca kedua-dua surat khabar 150. Jawapannya ialah 600 untuk jawapan yang kedua ni, jawapan B. Okey, boleh tak kelas yang ni? Faham tak? Kenapa dia kena tambah yang 150 yang tengah-tengah tu juga doktor? Sebab dia kata sekurang-kurangnya satu jenis surat khabar. So dia boleh baca 2 surat khabar. Yang ini 150 yang membaca 2 surat khabar dan baca berita harian dan utusan Malaysia. Okey, sekurang-kurangnya dia boleh paling kurang dia baca 1 paper dan dia boleh baca paling maksimum 2 paper. Sebab dia kata sekurang-kurangnya. Dia tak cakap pun hanya 1 paper. Tapi kalau soalan dia kata hanya 1 surat khabar, jawapan dia ialah 300, yang ini tambah 150. Jawapan dia 450. Tapi sebab dia kata sekurang-kurangnya, jadi dia boleh baca 1 paper dan dia boleh baca 2 paper juga. So kita kena tambah, jawapan dia ialah 600. Okey, kita pula contoh seterusnya. Kalau tak berapa faham yang ni, kita contoh yang seterusnya. Latihan keempat. Okey. Soalan dia nak tentukan bilangan pelajar yang tidak mendaftar ketiga-tiga mata pelajaran dan tentukan bilangan pelajar yang hanya mendaftar sains komputer. Cara pertama ialah kita kena lukis gambar rajah Venn. Okey, kita ada 3 subjek, Math, Sains Komputer dan Perniagaan. Jadi kita kena lukis 3 gambar rajah. Okey. Macam tadi soalan pertama saya buat 2 je sebab dia ada 2 je utusan Malaysia dan Pertarian kan. So kat sini saya declare ni sebagai Maths, yang ni sebagai Sains Komputer dan ini sebagai Perniagaan. Langkah pertama ialah kita tengok yang bertindak untuk ketiga-tiga. So yang ini.
14 mendaftar ketiga-tiga matematik, sains komputer dan perniagaan. Jadi bertindan yang ni kita letak 14 kat tengah. Bermakna 14 orang dia akan ambil ketiga-tiga subjek. Okey. Bila kita dah selesai yang ketiga, kita ambil yang kedua pula. 22 orang mendaftar sains komputer dan juga perniagaan. Maknanya antara sains komputer dan perniagaan ini totalnya 22. Tapi kat sini ada 14 kan? Jadi baki. 22 tolak 14, kita akan dapat 8. Jadi kat sini 8 orang saja yang mendaftar sains komputer dan perniagaan. Okey, kita kena buat macam ini Bermakna sebab termasuklah 14 di dalam dia. Okey, kalau kita tambah 14 tambah 8 kita akan dapat 22. Tapi kat sini sebab kat sini ada 14, kita just tolak, kita tinggal 8. Okey, kita tengok yang next pula. 26 orang mendaftar matematik dan sains komputer. Kat sini dia kata 26 orang sepatutnya. Tapi kat sini kan ada 14. 26 tolak 14, jadi kat sini hanyalah 12 orang saja. Okey. Math, sains komputer daripada 26 ni kita tolak dengan 14. Okey, sebab ni memang dia kata mendaftar kedua-dua, bermakna dia pun ada daftar subjek lain. That's why kenapa kita kena letak 14 dulu kat tengah ni, barulah kita boleh tolak dengan baki. Okey. 28 orang mendaftar bagi matematik dan perniagaan. Sepatutnya kat sini 28. Tapi dah ada 14 kat sini, baki kat sini ialah 14 orang. Okey, baki kat sini ialah 14 orang. Okey, so bila kita dah selesaikan kat dalam ni, baru kita akan lihat kat dalam yang besar ni pula. Okey, dia kata kat sini, untuk perniagaan, sepatutnya 58 orang. Jadi kat sini kita perniagaan, sepatutnya perniagaan ni inilah 58 orang. Tapi kat sini dah ada kan. Kita kena tolak dulu. Tolak 14. Kemudian tolak lagi 14. Tolakkan dengan 8. Berapa dapat kelas? 58 tolakkan jumlah yang ini ni. Cuba tolak dengan kalkulator kelas. Berapa dapat? 58 tolak 14. Berapa? 22. Okey, sini 22. Jadi kalau kita tambah yang ni, kita akan dapat 58 Okey, so sains komputer pula, dia kata sepatutnya bilangan yang mendaftar sains komputer ialah 94 orang. Jadi 94, kita kena tolak dengan 12, tolak 14, tolak 8. Dapat berapa kelas? 60. 60 Okey, dan ini pula matematik sepatutnya 64 orang. Sepatutnya matematik 64. Tapi kita kena tolak dengan 12, 14, 14. Kira berapa dapat kelas? 24. Bermakna total yang ini, matematik kalau total ni kita akan dapat 64. Total untuk sains komputer kita dapat 54. Total untuk perniagaan kita akan dapat 58. Tapi kita kena pecahkan macam ini. So bila dah selesai macam ini, ini saja. Untuk ini saya akan bagi 3 markah You lukis ni je, you akan dapat 3 markah kalau betul. Kalau salah, nilai kat dalam saya bagilah 1 markah. Okey, bila dah dapat yang ni, barulah kita selesaikan jawapan dekat bawah ni. Kita selesaikan soalan yang berikut. Okey. So kita tengok, tentukan bilangan pelajar yang tidak mendaftar ke tiga-tiga mata pelajaran. Okey, kita kena tengok. Jadi, dia kata yang tidak mendaftar ke tiga-tiga. Bermakna dia bukan cakap yang daftar tiga-tiga, tapi tidak mendaftar ke semua. Jadi langkah pertama ialah kita kena tambahkan semua ni. Kita kena tambahkan pelajar yang daftar 1 subjek, pelajar yang daftar 2 subjek, pelajar yang daftar 3 subjek. Cuba tambah semua kelas. Kita buat 24, tambah 12, tambah 14, tambah 14, tambah 60, tambah 8, tambah 22. Dapat berapa kelas? Doktor, Ya. soalan ni berapa markah? Tengoklah kalau soalan mungkin ada 10 markah, 12 markah. So tu awak kena buat ni betul. Okey, cuba tambah ni semua berapa kelas? Dapat berapa ni? Kita tambahkan semua nilai kat dalam ni. 150. Berapa? 1? 152. 154. 152 ke 154? Tak apalah, kita buat 154 Okey, jadi bermakna kesemua pelajar yang daftar ketiga-tiga subjek ialah 154. Daripada bilangan asal 260 pelajar. Oleh itu, nak menjawab soalan pertama ialah daripada bilangan asal 260 orang pelajar yang mendaftar subjek adalah 154 orang. Oleh itu, kita akan dapat baki. Berapa dapat baki kelas? 6 orang kan? Sorry, berapa? 6 orang
106 kan? Cuba kira kelas 106 kan? 106. Okey. Oleh itu 106 yang tidak mendaftar ketiga-tiga mata pelajaran. Bermakna kat pelajar UTH, pelajar ni ada 260 orang. Tapi yang mendaftar satu subjek ke dua subjek, tiga subjek, bila kita kira hanyalah 154. Oleh itu yang tidak mendaftar, maknanya dia tidak daftar langsung mana-mana subjek, kita kena tolak jumlah asal, tolak yang kita dah tambah ni, kita dapat 106 pelajar yang tidak mendaftar ketiga-tiga mata pelajaran. Okey. Ini untuk satu ini saya akan bagi 2 markah. Untuk ini 2 markah. Yang ini pula 2 markah. Tentukan bilangan pelajar yang hanya mendaftar sains komputer. So kita tengok kat sains komputer. Sains komputer yang hanya mendaftar sains komputer, ini dia. Yang ini tak boleh sebab dia daftar sains komputer dan juga perniagaan. Yang ini dia daftar sains komputer dan matematik. Yang ini 14 dia daftar ketiga. Oleh itu yang hanya mendaftar sains komputer sahaja ialah 60 orang. That's why kenapa kena lukis. Okay, nampaknya kelas? Faham Faham tak ni? Faham Okay, so kalau faham, kita tengok contoh yang seterusnya. Ini saya ambil contoh-contoh soalan final juga ni. Tapi tak ingat dah soalan final semester berapa. Okay, cuba fahamkan dulu soalan yang ni. Okay. Prof Rashid kelas pukul 11 kan? Sempatlah kita habiskan dulu yang ini. Tinggal lagi 2 slide je. Okey, kita tengok contoh yang ini. Ini soalan final juga. Kalau awak nak tahu markah yang ini saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ini saya ambil 15 markah untuk soalan yang ini. Yang ini sebenarnya dia amat membantu pelajar yang ini. Okey, so kita lukis dulu. Dari satu kajian antara 60 orang pelajar, bermakna bilangan asal 60. Okey, ada 3 subjek, bio, fizik, matematik. Okey, so macam biasa kita lukis dulu, ada 3. Okey, fizik, bio, matematik. Okey. Ini kita letak biologi, yang ini kita letak fizik dan ini kita letak maths. Okey, macam saya cakap tadi, kita kena tengok yang mana ambil ketiga-tiga kertas. Iaitu kita ambil 3 orang yang mengambil kertas, kita letak 3 dekat sini. Kemudian baru kita naik ke atas. 17 orang pelajar mengambil fizik dan matematik. So fizik, matematik sepatutnya 17 orang. Kan? Tetapi dah ada 3 dekat sini. Jadi baki dia berapa kelas? 17 tolak 3 berapa? 14 kat sini Okey, kemudian 10 orang mengambil bio dan fizik. Bio, fizik. Sepatutnya 10 orang. Tapi kat sini ada 3. Jadi kat sini adalah 7. Okay? 10 tolak 3, 7. Dan 8 orang yang mengambil bio dan matematik. Bio, matematik. Sepatutnya 8 kat sini. Tapi kat sini ada 3. Jadi baki kat sini ialah 5. Okay? 8 tolak 3 dapat 5. Bila selesaikan ini, barulah kita buat kat dalam ni. Kat sini dia kata 30 orang pelajar mengambil matematik. Bermakna matematik ni total ni sepatutnya 30. Okey, jadi 30 nak letak kat dalam ni, kita kena tolak dulu dengan keliling ni. Tolak 5, tolak 3, tolak 14. Dapat berapa kelas? 8. Okey, kat sini 8. Yang ambil matematik ni ada 8 orang. Okey, untuk fizik yang ni pula patutnya 28 kat sini, 28. Kan? Tapi cuba buat 28 tolak 7 tolak 3 tolak 14. Dapat berapa kelas? 4. Dari sekali bio. Bio sepatutnya kat dalam ni ialah 21 orang. Tapi kita nak tolak dulu dengan ni. 21 tolak 7 tolak 3 tolak 5. Dapat berapa kelas yang ni? 6. Okey. So ini je saya bagi 3 markah So dah dapat nilai kat dalam ni, barulah kita tengok soalan. Barulah boleh tengok soalan. Okey, berapakah bilangan pelajar yang mengambil sekurang-kurangnya satu kertas? Bermakna dia boleh ambil satu kertas, dia boleh ambil 2 kertas dan dia boleh ambil 3 kertas. Oleh itu awak kena tambah semua. Okey, tambah semua yang kat dalam ni. Bermakna untuk soalan 1, 6 tambah 7 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 14 tambah 8. Dapat berapa kelas? Tambah semua ni.
Berapa? 47 Jadi oleh itu yang mengambil sekurang-kurangnya satu kertas ialah 47 orang. Bermakna kita kira yang ni yang ambil 3 kertas, yang ambil 2 kertas, yang ambil 3 kertas. Sebab soalan kata sekurang-kurangnya satu kertas. Yang tidak mengambil sebarang kertas. Okey, bermakna jumlah asal kita ialah 60 orang pelajar kan? Jadi 60 tolak yang mengambil kertas ke atas ni, 47. Okey, berapa dapat kelas? 13 kan? 13. Mana 13 orang tak ambil sebarang kertas. 47 ni kan dia ambil 1, 2 atau 3 kertas kan? Kemudian C, mengambil fizik tetapi tidak biologi atau tidak matematik. Bermakna dia hanya ambil subjek fizik saja. Okey, tengok fizik. Fizik yang ni. Berapa orang yang ambil fizik je? Ialah 4 orang je. Betul tak kelas? Betul. Jadi kat sini yang ambil fizik ialah 4 orang sahaja jawapan dia. Okey, mengambil satu kertas sahaja. Yang mengambil satu kertas. So kita tengok yang mengambil satu kertas yang kat sini. Mengambil kertas biologi je 6, mengambil kertas fizik je 4, mengambil kertas mat 8. Jadi 6 campur 4 campur 8. 18. 18, yes, betul. Jawapan dia ialah 18. Okey. Mengambil bio dan matematik sahaja. Maknanya kita tengok yang ambil bio dan matematik berapa ni? Bio dengan matematik. Yang ini je lah kan? 5. Dia ambil bio dan dia ambil matematik. 5 je. Jangan tambahkan pula yang ini ambil 3-3. Jadi yang hanya mengambil bio dan matematik ialah 5 orang sahaja. Dan akhir sekali mengambil 2 kertas sahaja. So kita tengok yang mengambil 2 kertas ialah kat sini. 5 tambah 7 tambah 14. Cuba tambah kelas berapa dapat? 26. 26. Okey, jawapan dia ialah 26 orang. Okey, nampak So, pertamanya awak kena lukis dulu gambar rajah bulat tadi tu. Dan lukis tu dah dapat jawapan. Barulah kita boleh selesaikan soalan kat dalam ni. So, yang ini je total dia ialah 15 markah termasuk dah lukis kat atas tu. So, yang ini sebenarnya kalau awak faham tadi nak lukis tu, awak dapat selesaikan dengan mudah. Ni kebanyakan pelajar dia memang request masukkan dia banyak. Sebab ini mudah lah untuk diselesaikan. Okey, faham kelas? Boleh tak? Faham. Boleh. Boleh, faham So, kalau ada sebarang masalah, mungkin ada yang tak faham lagi, boleh tanya pada next class. Maknanya lepas habis kelas tu, jumpa saya. Lepas saya sedikit tak faham, saya akan terangkan balik. Tapi kalau pelajar tak tanya, saya pun assume pelajar faham semualah. Okey, so kalau tidak ada apa-apa, itu sahajalah untuk hari ini. Okey, so saya harapkan semua dapat faham. Yang mana datang lambat tu, saya mohon, saya minta untuk tanya rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan lain pun saya harapkan faham lah So tengok nota, saya dalam auto tu saya terbagi nota yang berconteng. Kalau awak selesa dengan nota berconteng tu, you boleh gunakan. Ataupun nanti saya akan bagi nota kosong yang tidak berconteng langsung lah. Saya akan bagi dalam WhatsApp je lah nanti. Okey, boleh kelas? Boleh. Boleh, Doktor. Okay, so kalau tidak ada apa-apa, kita jumpa pada minggu depan.